Okay, boleh start Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita akan apa? Membentangkan ataupun lagi dia tu membincangkan tentang berkaitan dengan ijarah. Okay. Sebelum kita nak mulakan, mesti kita nak tahu dulu apa itu maksud ijarah kan. Okay, boleh tak siapa-siapa terangkan? Mungkin Zati boleh terangkan apa itu definisi ijarah? Okey, boleh? Okey, ijarah bermaksud sewa. Dari bahasa Arab bermaksud al-aj yang bermaksud upah atau ganjaran di atas sesuatu kerja. Ijarah juga bermaksud bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran pada apa yang dilakukan. Dalam konteks ijarah pula, untuk menggunakan manfaat ini bagi harta dari segi ciri-ciri fizikal seperti bangunan atau dari segi pekerjaan seperti buruh. Dia merupakan satu akad jenis muawadah maliyah, iaitu pertukaran hak milik harta yang popular dalam bank Islam. Selain itu, bentuk ijarah yang asal dan yang dibentuk menjadi produk pembiayaan mempunyai beberapa perbezaan disebabkan oleh gabungan dan kontrak lain. Dari istilah fuqaha pula, kontrak untuk mendapatkan khidmat atau manfaat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Selain itu, membawa maksud kontrak terhadap sesuatu manfaat dengan memperoleh bayaran. Okay, dari ulama mazhab Syafi'i, dia mendefinisikan al-ijarah sebagai kontrak penyewaan yang dilaksanakan ke atas manfaat yang diketahui, dan manfaat tersebut akan dikira harus di sisi syarat penggunaannya dengan mendapat bayaran. Jadi definisi kontrak boleh dilaksanakan ke atas manfaat sahaja. Kadang-kadang dinamakan jual beli manfaat. Selain itu, kontrak ini tidak boleh dilaksanakan ke atas pohon yang berbuah kerana buah tersebut bukanlah manfaat, sebaliknya dikira sebagai bahan maujud, iaitu ada dari segi fizikal. Kontrak jangan tidak sah ke atas kambing untuk diambil susunya kerana susu kambing itu bukanlah manfaat tapi dikira sebagai bahan maujud. Begitu juga dengan para fuqaha, dia tidak mengharuskan kontrak ini pada mata wang kerana mata wang juga dikira sebagai bahan maujud. Okey, itu sahaja. Okay, terima kasih Zati. Okay, dah jelas dengan definisi yang telah diberikan oleh maksud ijarah tadi. Okay, boleh tak Syakira terangkan apa pula dalil tentang ijarah ni? Boleh. Okay. Semua orang tahu kan ijarah itu satu akad yang diharuskan dan dibolehkan dalam Islam. So, Allah SWT menjadikan akad itu menjadikan akad untuk memudahkan urusan kita. Okay. Para fuqaha bersepakat di atas ijarah yang mana berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ada pertambahan iaitu ijma' yang menunjukkan kebolehan dan keharusan ijarah itu sendiri. Okay. Antara dalil yang saya tahu lah yang bermaksud, salah seorang di antara dua orang perempuan telah berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, iaitu menjadi pengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah." Bapa perempuan itu pun berkata kepada pemuda itu, iaitu Nabi Musa alaihi salam, "Aku hendak mengahwinkanmu
dengan syarat bahawa engkau bekerja dengan 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau benarkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insyaAllah dari orang-orang baik layanannya. Dalil ini dari surah Al-Qasas ayat 6. Dalil ini menceritakan seorang anak perempuan ni dia cakap kat ayah dia, suruh ambil Nabi Musa AS sebagai pembala kambing. Kemudian bapa dia ni nak mengahwinkan Nabi Musa dengan anak dia. Dalam cerita ni dia menceritakan tentang kalau kita nak ambil pekerja atau kita nak buat sewa ke, kita kena ambil yang orang yang amanah dalam buat kerja dia. Okay. Dalil yang kedua, yang bermaksud kemudian jika mereka menyusukan anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah Al-Talaq ayat 6. Dalil ini menerangkan bahawa kita perlu memberikan upah kepada orang yang telah memberi perkhidmatan kepada kita. Macam contoh lain, kita suruh orang tu potong rumput dekat rumah kita, so kita kena bagi upah lah dekat dia dengan ikhlas hati kita. Zaman sekarang pun tak ada yang free. Lepas tu seterusnya Al-Sunnah. Hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Contohnya kalau saya nak upah someone tu, saya kena bagi tahu berapa upah yang saya akan bagi. Contoh macam dia kerja 1 jam dapat RM5. So macam kalau dia kerja 4 jam, so saya akan bagi dia RM20. Okay. Sunnah yang kedua pula, hadis Ahmad yang menyebut dahulu kita menyewakan tanah dengan cara membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah SAW lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami akan membayarnya dengan wang emas atau perak. Okay. Kalau tanaman tu kita tak tahu dia tu tumbuh ke tak, kadang tak menjadi tanaman ni. So Rasulullah melarang perkara tu. Sebaiknya bayar dengan emas dengan perak. Okay, pada tambahannya pula yang ijma' tu, para fuqaha bersepakat bahawa ijarah itu sewa menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang diperlukan manusia dalam kehidupan masyarakat. Mustahil bagi manusia sekarang nak hidup selesa tanpa ijarah. Lepas tu ijarah ini juga dia merupakan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, sama-sama Syakira. Okay, mantap dengan isi dan poin yang diberikan. Okay, ke ada siapa-siapa nak tanya? Boleh tanya. Tak ada. Semuanya jelas. Okay, kita teruskan dengan hukum. Okay, hukum atau pandangan ulama. Mungkin Mira boleh terangkan? Okey, baiklah. Yang Mira terangkan bahagian hukum dan pandangan ulama. Okey, ijarah ni dia sebuah satu transaksi di mana ijarah ni merupakan satu transaksi sewa menyewa ataupun upah di mana dia telah ditetapkan oleh disyariatkan dalam agama Islam. Jadi jumhur ulama dia telah menetapkan bahawa ijarah ni satu hukum yang mubah, iaitu harus ataupun boleh dibuat jika menepati syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya dia harus kita nak buat dan kita perlu juga menepati syarat yang telah syarak tetapkan. Iaitu syarat-syaratnya kita akan tahu sekejap lagi. Dan kita tengok pula kepada pandangan ulama, di mana kita ada 4 pandangan ulama, iaitu daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Kita tengok satu persatu Okey. Mazhab daripada mazhab Hanafi, ulama tersebut menyatakan bahawa suatu
dia nyatakan bahawa transaksi ini merupakan satu ijarah ini merupakan satu transaksi yang boleh memberi faedah pemilikan untuk kepada manfaat yang seorang itu sewakan. Yang seterusnya kita tengok pula kepada mazhab Syafi'i. Okey. Kepada mazhab Hambali, pandangan dia menyatakan bahawa akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut kepada syarak dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu yang tertentu dengan adanya ibadah. Yang akhir sekali, kita tengok mazhab Maliki, di mana selain daripada ijarah dalam masalah ini, ada yang telah mengistilahkan dengan al-qira', iaitu yang mempunyai makna yang sama. Dan mereka juga berpendapat bahawa ijarah ni adalah suatu akad ataupun perjanjian daripada manusia. Al-qira' ni dia tak adalah selalu digunakan, dia hanya digunakan dalam hal-hal yang tertentu sahaja. Okay, terima kasih Mira. Okay, kita dah pun terangkan tentang definisi, dah terangkan tentang hukum, dalil. Okay, ijarah ni juga dia ada rukun dengan syarat. Syarat. Okay, boleh tak Syirah terangkan tentang rukun pula? Rukun tentang ijarah. Boleh. Sebelum tu, dekat sini siapa tahu tak rukun-rukun al-ijarah? Boleh lah. Tak tahu. Tak tahu. Baiklah, saya akan jelaskan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah tu hanya satu, iaitu sirah ataupun ijab melalui ungkapan menyewakan dan kabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Jumhur ulama mengatakan bahawa rukun al-ijarah terdapat 4, iaitu orang yang berakad dengan adanya akidan. Yang kedua ujrah, iaitu upah. Yang ketiga manfaat. Yang keempat sirah, iaitu ijab dan kabul. Orang yang berakad ni terdiri daripada muajir, iaitu pengupah dan menyewakan, dan musta'ajir, iaitu upah ataupun penyewa. Ujrah, besar upahnya yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Contohnya dekat sini, bayaran sewa mestilah bayaran yang singki. Dia tidak sah bayarannya jika berupa anjing ataupun kulit yang belum disamak dengan arak. Contoh kata lainnya, barangan najis. Barangan yang terkena najis dan tidak boleh dibersihkan seperti cuka, susu dan minyak. Seterusnya, bayaran sewa boleh dimanfaatkan. Dia tidak sah memberikan bayaran sewa ataupun upah berbentuk sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan kerana tidak bernilai. Contohnya serangga, 2 biji gandum, haiwan buas, berhala dan juga ukiran. Seterusnya, mampu diserah. Contohnya burung yang masih di udara ataupun ikan yang masih di dalam sungai. Yang keempat, pihak yang berkontrak mempunyai kuasa ataupun wilayah untuk menyerahkannya, sama ada sebagai pemilik ataupun wakil. Seterusnya, bayaran sewa ataupun upah diketahui kedua-dua pihak. Dia tidak sah sewa kereta dibayar dengan minyaknya, ataupun dia tidak sah menyewa seekor haiwan jika dibayar dengan memberi makannya. Seterusnya, manfaat. Dia didapati ketika akan melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya. Contohnya dekat sini, perkhidmatan mestilah mempunyai nilai yang diterima dan diperlukan menurut syarak dan uruf. Dia dalam amalan kebiasaan orang ramai lah. Contohnya, sewa rumah untuk didiaminya. Jika khidmat tersebut tidak bernilai menurut syarak, bayaran tersebut dianggap sia-sia dan membazir. Seterusnya, pemilik perkhidmatan mestilah mampu mengesahkan perkhidmatan supaya penyewa boleh menggunakannya. Jika tidak mampu menyerahkan khidmat secara fizikal atau syarak,
penyewaannya tidak sah. Contohnya, ia tidak sah menyerahkan barangan yang telah dirampas. Seterusnya, manfaat diperolehi oleh pengupah bukan orang yang diupah. Contohnya, mengendalikan jenazah seperti mandi, kafan, kebumikan. Mendapat bunga. Khidmatnya mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak dari segi barangan, sifat dan kadarnya. Seterusnya, akhir sekali, sewa, ijab dan qabul. Dalam melakukan ijab dan qabul ni, kita haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dipahami oleh pihak penyewa. Penawaran iaitu ijab. Contohnya, jual lafaz yang dilahirkan oleh pemilik perkhidmatan iaitu manfaat. Contoh dekat lafaz penawaran ni, kita haruslah menunjukkan bahawa perkhidmatan tersebut adalah miliknya. Contoh lafaz secara langsung, saya sewakan barangan ini. Secara tidak langsung pula, tinggallah rumah saya selama setahun dengan bayaran sekian-sekian. Persetujuan qabul pula jual lafaz yang lahir daripada penyewa yang menunjukkan persetujuan untuk memiliki manfaat dan ia difahami dengan jelas. Contoh persetujuannya, saya setuju. Okeylah, menurut ulama Hanafiah ni, orang berakad sewa, imbulan dan manfaat termasuk dalam syarat al-ijarah dan bukannya rukun al-ijarah. Saya kurang jelaslah berkaitan dengan syarat al-ijarah. Boleh siapa-siapa terangkan tak? Okey, saya akan menerangkan tentang syarat ijarah. Kita pause kejap Okey, terima kasih Syaira atas yang disampaikan tadi, apa yang kita tentang rukun, apa yang dibincangkan tadi, idea dan ulasannya. Okey, saya pula akan terangkan tentang syarat ijarah. Okey, syarat ijarah ni dia tidak hampir sama saja dengan rukun. Okey, syarat ijarah ni dia harus menepatilah ketentuan ikut hukum-hukum Islam. Okey, sebagai berikutnya, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus ditentukan dan diketahui dengan jelas oleh kedua-dua belah pihak. Okey, pemilik aset ataupun pemilik barang nyewa mestilah menyewa mestilah bertanggungjawab memeliharanya sehingga aset tersebut harus bermanfaat bagi semua penyewa. Okey, akad ijarah ni dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa. Jika aset tu ataupun barangan tersebut rosak dalam period kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Okey, aset ni tidak boleh dijual dengan harga yang ditetapkan sebelum pada masanya ataupun pada waktu ataupun pada kontrak yang terakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Okey, syarat ijarah dia ada 4. Okey, yang pertama syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan, syarat sah ijarah dan yang terakhir yang keempat, syarat sah kelaziman meliputi. Okey, saya terangkan yang ni dulu. Dia ada 2 syarat kelaziman, iaitu mawquf alai, barangan sewaan yang terhindar dari cacat celah. Yang kedua, tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Okey, uzur yang dimaksudkan adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Okey, syarat terjadinya akad. Berkaitan dengan akid ataupun zat akad dan tempat akad, menurut ulama Hanafiah, akid orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakad dan memayyiz minimal 7 tahun. Okey, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak memayyiz dipandang sah bila telah ada walinya. Ulama Maliki berpendapatan bahawa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad mumayyiz adalah sah tetapi bergantung atas keredaan walinya. Okey, syarat yang kedua ialah syarat yang ketiga, syarat pelaksanaan. Okey.
Barang harus dimiliki oleh akid atau penyewa ataupun yang memiliki kuasa yang penuh untuk akad ahliyah. Dengan demikian, ijarah yang dilakukan oleh yang tidak dimiliki kuasa ataupun tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikannya ijarah. Okey, syarat yang terakhir ialah syarat sah ijarah. Keabsahan ijarah berkaitan dengan akid orang yang berakad, adanya keredaan dari kedua belah pihak, iaitu penjual dengan pembeli, penyewa dengan yang menyewa. Makut alaih, barang yang jadi objek akad mestilah bermanfaat dan jelas. Di antara cara mengetahui makut alaih ini adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktunya ataupun menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan ataupun atau jasa seseorang. Okey, penjelasan manfaat ini tidak sah bila mengatakan saya sewakan salah satu dari rumah ini. Okey, penjelasan waktu menurut jumhur ulama tidak memberi batasan maksimal ataupun minimal. Jadi, boleh selamanya dengan syarat asal masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang haruskan untuk membatasinya. Okey, ulama Hanafi pula mengatakan tidak menghasrat untuk menetapkan awal waktu akad. Sedangkan ulama Fiqh mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Okey, pada saat seseorang yang tidak boleh menyatakan, okey, saya menyewakan rumah ini setiap bulan dengan harga RM5,000. Sebab penyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayarnya. Okey, akad yang benar adalah menyatakan saya ingin menyewa rumah ini selama sebulan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad disebut di padang sah pada bulan pertama. Sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain yang penting adalah keadaan sesuaian daripada kedua-dua pihak. Kalau penyewa mengatakan dia nak sewa rumah ni dan si penyewa tu harus setuju apa yang dia si penyewa tu menyatakan. Jika dua-dua tu setuju, maknanya syarat akad sah itu jadi sah. Okey, cara manfaat barang sewa ini ada tambahan lah. Okey, sewa rumah. Jika seseorang itu menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai untuk kemahuannya, baik dimanfaatkan sendiri ataupun orang lain. Bahkan boleh disewa ataupun dipinjamkan untuk orang lain. Contohnya kalau macam student yang duduk luar lah, kita boleh bagi sewa murah untuk kepada mereka. Dia memberi manfaat kepada mereka yang untuk memberi perlindungan kepada student tersebut. Okey, yang kedua, sewa tanah. Sewa tanah harus dijelaskan mengenai tanaman yang akan ditanamkan atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rosak. Okey, yang ketiga ialah sewa kenderaan. Ini yang banyak, yang sekarang pun masih lagi ramai yang guna ataupun masih lagi dijual diteruskan. Itu sewa kereta. Sewaan ataupun kenderaan lain harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, iaitu waktu dan tempat. Setelah itu dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang diangkut. Okey, si penyewa kereta kenalah jelas kalau kita nak pergi sewa kereta. Kita kena tahu juga, kena bagi tahulah maklumat yang lengkap pasal kereta ni. Dia boleh tak nak bagi sewa? Kereta apa yang sesuai untuk dibagi sewa? Berapa jam yang boleh disewa? Berapa nak guna untuk sehari ke ataupun sekejap ke? Boleh. Kena bagi tahu dengan jelas lah. Kereta ni okey tak? Kereta ni manual ke atau auto? Macam tu lah. Dan si nak beri sewa pun kena tanya juga yang nak datang sewa tu. Ada lesen ke? Berapa dia nak guna? Berapa jam dia nak sewa? Okey. Rasanya itu yang saya boleh sampaikan tentang syarat tentang ijarah. Ada siapa-siapa lagi nak tambah ataupun nak tanya? Nak tanya boleh? Okey.
contoh kalau kita sewa kereta kan, lepas tu kita dapat kunci kereta, lepas tu kita bawa, lepas tu tiba-tiba kereta tu rosak, lepas tu ijarah itu terus ataupun terbatal. Ijarah tu yang ni biasanya pernah berlaku. Okey, kalau biasanya ijarah tu akan berterusan juga sebab kita akan tengok dulu waktu dia berapa jam dia pakai kan. Okey, kalau atas si penyewa lah dia nak teruskan lagi ataupun dia nak membatalkan kontrak tu. Tak pastilah, dah tak sure. Rasanya masih lagi teruskan kontraknya. Kebanyakannya kita lah yang akan tentukan sebab kita boleh komplain. Kereta ni okey, boleh diteruskan. Padahal baru je pakai sekejap dah rosak. Kontrak tu mungkin terbatal sebab dia telah menipu kita dengan tidak jujur lah dengan atas penyewaan tersebut. Jelas? Okay, terima kasih. Okay, saya rasa itu je kot yang saya boleh sampaikan. Okay, mungkin Farah ada nak tambah tentang aplikasi dan sistem muamalat ni dalam isu semasa. Apa yang boleh kita kaitkan dengan isu semasa ni dengan ijarah? Mungkin Farah boleh kaitkan ataupun nak tambah apa-apa idea yang baru? Boleh Kak Anis. Terima kasih Kak Anis. Okey. Farah akan terangkan bagaimana ijarah ini diaplikasikan dalam sistem muamalat semasa. Okey, seperti mana kita tahu, ijarah ini telah banyak diaplikasikan terutama sekali dalam bank. Tapi bukan bank sahaja yang menggunakannya, dalam pembiayaan perkhidmatan lain juga seperti perubatan, pembelajaran dan juga perjalanan. Ijarah juga diaplikasikan dengan secara kad alternatif sebagai kad kredit. Dan menurut kitab fiqh yang lalu, ijarah ini merupakan pemilikan manfaat. Tetapi sekarang ijarah ini telah dimajukan dimajukan dalam pelbagai bentuk yang berketepatan dengan kontemporari yang dapat memenuhi keperluan dan keperluan masyarakat dan juga pengguna. Okey. Di mana pemilikan manfaat ini boleh berakhir dengan pemilikan aset. Okey. Aplikasi ijarah ni ada dua tau. Farah akan terangkan satu dulu, iaitu yang biasa, iaitu pembiayaan ijarah. Okay. Ijarah merupakan persetujuan di antara pihak pertama dan kedua, selalunya di mana hak bagi menikmati manfaat itu akan berpindah kepada orang lain dan bayaran sewa akan digandakan bagi setiap manfaat yang telah dinikmati. Okey. Bagi pembiayaan ijarah seperti ini, selalunya pihak bank akan membeli aset-aset daripada pihak pembekal ataupun peniaga. Kemudian pelanggan akan membeli ataupun menyewa aset tersebut daripada pihak bank. Kemudian aset yang pihak bank beli tadi itu merupakan aset pembiayaan ijarah dan merupakan hak milik tetap bagi bank. Dan bank boleh menyewakan aset tersebut kepada pelanggan yang lain apabila telah tamat tempoh sewaan tersebut. Okey, seterusnya bagi aset-aset yang seperti ini, ianya sesuai jika sesuatu aset itu mempunyai kos yang tinggi dan juga jangka hayatnya juga panjang. Okey, di antara pihak bank dan juga pihak pelanggan, kedua-dua ini akan menerima manfaat. Seperti contoh, kalau pihak bank dia akan menerima sewa bulanan dan aset tersebut akan tetap menjadi hak milik bank lah. Dan kalau pelanggan pula, dia akan terus menikmati manfaat yang telah disewa dan dapat mengurangkan pembelanjaan modal yang besar. Okey. Cara rumusannya dalam pembiayaan ijarah seperti ini melibatkan tiga pihak lah. Pihak bank, pihak pelanggan dan juga pihak ketiga ataupun pembekal ataupun peniaga. Okay, first kali, pelanggan mestilah akan mengenal pasti aset yang hendak disewa dahulu daripada pembekal. Kemudian pihak bank akan membeli aset tersebut daripada pembekal ataupun peniaga
Dan jika persetujuan telah dicapai antara pihak bank dan juga pelanggan, pihak bank akan menyewakan aset tersebut kepada pelanggan atas harga dan juga tempoh dan kadar yang tertentu. Kemudian pihak pelanggan juga akan membayar secara bulanan kepada pihak bank. Dan bila tamat tempohnya, pihak pelanggan akan memulangkan semua aset tersebut. Okay, itu bagi pembiayaan ijarah yang pertama. Yang kedua adalah dari segi ITOP, iaitu Al-Ijarah Al-Muntahiyah fi Al-Tamlik, iaitu berasaskan urus niaga yang kombinasi di antara sewa kemudian jual beli. Okey, di Malaysia sekarang ITOP ni diguna pakai dan tertakluk di bawah Akta Jual Beli. Di Akta Sewa Beli, di Akta Sewa Beli 1967. Dan di Malaysia juga ITOP merupakan instrumen yang paling terkenal dalam pembiayaan kenderaan. Okey, dalam ITOP ini melibatkan 3 pihak juga, iaitu pihak bank, pihak ketiga dan juga pelanggan. Dia sama macam pembiayaan ijarah yang tadi. Dan dia hanya berbeza di akhirnya nanti. Okey, pihak pelanggan dulu akan memilih. Contohnya pihak pelanggan tu nak beli kereta dari Perodua. So yang pihak ketiga tu adalah Perodua. Jadi pelanggan tu akan memilih kereta yang bernama Perodua. Daripada situ pelanggan akan memilih dan juga membayar 10% deposit. Kemudian pihak pelanggan tu akan mencari bank yang dapat memudahkan urusan ITOP-nya. Kemudian bank akan bersetuju dan bank akan membayar lebihan belian tadi, iaitu 90%. Kemudian pihak bank akan menyewakan kereta tersebut kepada pihak pelanggan dan pihak pelanggan akan membayar secara bulanan kepada pihak bank. Dan di akhir tempoh nanti, kereta tersebut akan menjadi hak milik pihak pelanggan. Okey, di sini kita dapat lihatlah ijarah ini terbahagi kepada dua, iaitu sewaan operasi, iaitu operating lease, dan juga sewaan kewangan, iaitu finance lease. Okey, yang pertama iaitu sewaan operasi. Ianya merupakan sewaan yang tak akan berakhir tanpa pemilikan hak milik. Maksudnya yang pertama tadi, iaitu kalau dia menyewa aset daripada bank, ianya bukan hak milik satu pelanggan itu. Ianya hak milik tetap bagi pihak bank itu sendiri. Dan sewaan operasi ini merupakan ciri-ciri prinsip ijarah yang menepati yang menepati syariah yang telah dibahaskan oleh ulama. Tapi kena lihat juga tujuan dan niat kegunaan sesebuah aset tersebut, sama ada ianya bertentangan dengan syariah ataupun tidak. Yang kedua adalah sewaan kewangan ataupun finance lease. Okey, finance lease ni dia tidak ada pada zaman dahulu. Maksudnya ia memerlukan ijtihad zaman sekarang. Dan sewaan kewangan ini pada mulanya ia berasal daripada England dan telah dimajukan di merata dunia. Finance lease ini kemudian dibenarkan oleh ulama semasa, tetapi haruslah mempunyai 3 syarat, iaitu mempunyai tempoh yang telah ditetapkan dan juga kadar sewa bulanan yang telah ditetapkan, dan jika di akhir pemilikan tersebut dikira sebagai hibah kepada penyewa kerana telah menunaikan janji di antara penyewa dan juga pemilik. Seperti contoh yang sewaan operasi tadi yang tanpa pemilikan, tanpa berubah milik. Yang kedua adalah sewaan kewangan, adalah ada berlaku pemindahan milik seperti ITOP tadi. Itu sahaja dari Farah. Okey, terima kasih Farah. Okey, kita dah pun Sama-sama. menjelaskan semua tentang pasal ijarah. Mungkin ada lagi yang nak tambah ke atau apa-apa sebelum kita berakhir? Ada lagi nak tanya ke apa pasal yang pasal ijarah? Tak kira mana-mana part pun. Ijarah juga dia berlaku bila kita, dia macam basic yang kita selalu buat. Betul. Boleh berlaku juga di antara doktor dengan pesakit. Doktor dengan pesakit contohnya? Okey, contohnya pesakit tu dia pergi hospital, dia ada pewarisan kesihatan. So di antara situ doktor dan pesakit dia bersetuju untuk dari situ dah muncul kontrak
ijarah sebab kita meminjam perkhidmatan daripada doktor tersebut. Daripada kemudian dah habis cek tu kita bayar kan. Lepas tu kita bayar atas perkhidmatan yang telah diberikan atas kebijaksanaan doktor tersebut. Kalau dekat college, apa yang boleh kita buat kalau pasal ijarah? Sewaan apa ya, atau pemanfaatan apa yang kita boleh buat? Idea tu. Contoh macam pinjam buku. Ya. Kita kan petang-petang kan suka turun main kan, diorang kan ada buat sewa pasal nak pinjam bola ke. Itu kan boleh menjadi manfaat kepada kita juga kan, betul tak? Ya, betul-betul. Kita pinjam bola tangkis, bola tampak. Jadi kita kena mengembalikannya dengan baiklah. Ya. Macam mana cara kita pinjam, macam tu lah kita cara perlu memulakan. Ada apa-apa nak tambah lagi? Korang buka video jap. Dah. Okay. Rasanya dah jelas kan apa yang saya ijarahkan. Okay, kalau macam tu dah jelas. Kalau macam tu kita akhiri dengan tasbih kifarah dan selawat as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Okay, terima kasih semua. Okay, sama-sama. Luangkan masa. Okay, Terima kasih sebab share ilmu. Ya. Sama. Okay, Assalamualaikum. Alu, jadi